Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, parents. Okay, so first and foremost, I would like to say thank you first for making time this Saturday evening to share some knowledge with me lah. I won't say it's a one-sided thing lah. I would love to share some knowledge with you guys and receive back also some knowledge or some feedback from parents. Okay. All right. So for today's Bengkel, it's about strategies to help your child score in PSLE Malay Karangan. And my name is Balkis. Okay. So before that, I would like to tell you first or seek permission first to code switch from time to time. Cause if it's just Malay, rasa macam dalam kelas punya setting lah. But if it's all English, then rasa macam too formal lah. So kita code switch lah So rasa macam a bit closer to the parents. Okay. So okay, sepintas lalu dulu lah kita tengok from at a glance, okay, from the macro point of view gitu. So I think by now all the parents know already lah what is karangan paper and stuff like that. Every exam nampak student ataupun your child punya papers, then you should know already lah, right? But it's okay, kita just recap sikit lah Okay, so karangan is a component dalam kertas satu. And it carries 40 marks and it weighs about 20% for the whole Malay paper lah. So dalam kertas satu ni there's two questions for PSLE standard. The first one is karangan bergambar or ataupun soalan yang bergambar. Maknanya dia ada selalunya dalam primary 6 there's 6 grids. So maknanya there's 6 pictures, there's 6 small boxes. And then the last one being usually it's a question mark. So the student have to think of the solution itself lah. Based on their creativity. And then that's the first question. The second question will usually be soalan bertajuk ataupun bertopik Macam kalau kita nampak kat sini, berdasarkan topik. Okay, jadi dia akan kasih satu ayat ataupun kadang-kadang satu perenggan, kemudian kita kena sambung lah. Ataupun kalau yang perenggan tak lah, selalunya itu bukan perenggan pertama, dia cuma satu perenggan untuk menceritakan keadaan ataupun cerita tu, kemudian dia kena buat cerita sendirilah ataupun pelajar kena buat cerita sendiri. Okay, jadi daripada 40 markah ni 20 markah isi dan kemudian 20 lagi markah bahasa. Okay, dan calon ni dia kehendaki untuk menulis sekurang-kurangnya 150 patah perkataan dalam masa 50 minit. Okay, jadi apa-apa pun kita nak put the hopes ataupun kita punya expectation, kita kena ingatlah mereka darjah 6, 150 patah perkataan dalam 50 minit. Okay. Jadi kita cakap pasal markah bahasa, markah isi, tapi apa tu macam mana tu sebenarnya diorang calculate? Okay, jadi as subjective as it gets, okay, sometimes students they tend to argue macam cikgu, karangan ni subjektif just because I feel like I write good already, but I think the marker doesn't like my story, so that's why I get lower marks and stuff like that. As subjective as it gets, PSLE karangan ataupun PSLE lah basically, it's not marked by only one markers. It's marked by at least more than one markers lah basically. At least tu tak tahu berapa, tapi more than one markers. So kalau memang karangan tu bagus, memang confirm dia akan dapat markah yang baik lah. Okay, and vice versa juga. So as subjective as it gets, there are still limits to it lah. Okay, so rubrik pemarkahan ni yang lebih kurang lah, it's a rough rubric. Okay, so yang dia akan tengok pada ketepatan tu dia tengok kepada kehendak cerita. Contohnya kalau dalam karangan bergambar, dia ada gambar tentang dalam latar sekolah, contohnya it's a school settings, but student write outside of school setting, tiba-tiba kat rumah lah, kat tempat kedai lah, kat arcade lah, kat taman lah, stuff like that. So tu tentunya tak menepati kehendak cerita. It goes out of the question already. It's out of the question already. So definitely lah, that one out of the question lah, basically. Okay, so and then kepadatan tu dia tengok pada isi tu lebih daripada mencukupi, dan kemudian isi sepenuhnya relevant. Okay, kita faham diorang darjah 6, they are creative. They really think out of the box sometimes, but it has to be logical at a certain point. Okay, because I remember my student, there's one time my student dia tulis pasal cerita pasu pecah tau, pasu jiran pecah. Ada pelajar ni, budak sekolah ni, dia jalan kat koridor ataupun kaki lima, lepas tu dia terlanggar jiran dia punya pasu, lepas tu pasu tu pecah. So lepas tu my student wrote, that boy, I remember it was a boy lah, the character was a boy, that boy was sent to jail. Tak logik lah kan. I mean, okay lah, kita give it an A for the effort and creativity, but it's not logic. So
as creative as they can get, there's still a limit to the logic lah. Nah, yeah. Okay. So, dan dia kena relevant lah to the topic ataupun to the pictures. Okay. Kemudian olahan cerita. Dalam olahan tu ada cerita, iaitu dia punya jalan cerita itself. So, watak dan emosi. Kemudian interpretasi yang kreatif. Okay, kalau kita tengok dalam sini, isi dia dikembangkan dengan sepenuhnya, iaitu maknanya dia punya jalan cerita tu ada flow. Dia tak macam stagnan ataupun dia tak just macam gitu. Dia ada flow. Okay, kemudian perkembangan cerita yang amat menarik. Kita tak nak just cerita, kita nak cerita yang menarik. Okay? Kemudian seterusnya, memasukkan banyak hal lain yang berkaitan bagi melengkapkan karangan secara menyeluruh. Okay? Jadi karangan tu kita nak karangan yang lengkap dan bukan tergantung. Okay? Kemudian seterusnya ialah jalan cerita. Jalan cerita ni yang lengkap dan sangat licin. Macam saya cakapkan tadilah, dia kena jalan cerita yang lengkap. Complete one. Jadi persoalan dekat sini, bagaimana untuk kita mengenal pasti sebuah penulisan tu adalah penulisan yang hebat? How do we know if it's a good writing or if it's just a normal one? Okay, so ciri-ciri penulisan naratif untuk tahap darjah 6 lah. Ni kita tengok pasal hari ni bengkel pasal darjah 6 kan. Jadi kita tengok untuk darjah 6, dia 2 soalan dan dua-dua jenis karangan yang sama, iaitu karangan naratif ataupun narrative composition. Okay, jadi apa ciri-ciri penulisan naratif? Ciri-ciri penulisan naratif ni ada 5. Okay, jadi banyaklah, there's many definition to actually define what is considered a story or what is considered a narrative story. But here in Nusa, this is how we teach our students lah. Okay, maknanya kita perlu ada 5 komponen. Okay, komponen yang pertama ialah, dia tak nak keluar. Okay, komponen pertama ialah permulaan ataupun dia punya opening of the karangan. Every karangan has to have an opening. Okay, every karangan, again I emphasize here, every karangan has to have an opening. Nanti bila dia dah masuk menengah 1 ke menengah 2 pun, semua karangan ekspositori ke, deskriptif ke, naratif ke, kena ada permulaan. Cuma untuk naratif ni, permulaan dia lain sikit lah. Dah berbeza sikit lah dengan yang deskriptif dengan ekspositori. Jadi permulaan, pelajar saya sampai hari ni yang sekolah menengah, mereka masih bertanya, bila dapat karangan tu, cikgu, macam mana nak mula? Permulaan ni selalunya kadang-kadang bila diorang baca, students ni, bila diorang nampak gambar tu atau bila diorang nampak topik tu, diorang dah baca, okay, diorang dah ada idea tau. Diorang ada idea, tapi diorang tak tahu macam mana nak start. The first sentence tu sendiri diorang dah stuck. Diorang dah ada writer's block. Because they don't know how to start. Okay, jadi permulaan ni ada banyak cara sebenarnya untuk mulakan karangan. Kalau saya nak cerita memang tak habis lah, 2 jam pun tak habis. Tapi example, saya akan kongsi sedikit example lah. Tak ada kat dalam nota ni tapi saya kongsikan sedikit example. Contohnya dialog. Okay, kita buat tanda petik, lepas tu kita cakap, watak tu cakap, ibu, Emilia balik lambat, ada kelas tambahan. Lepas tu okay, kata Emilia kepada ibunya apabila ibunya menelefon, contohnya. Okay, jadi daripada permulaan ni sendiri kita dah nampak watak. First kali kita dah nampak watak. Kita dah tahu siapa watak, iaitu Emilia dengan adik ibu. Ada Emilia dengan adik ibu dalam cerita ni. Kemudian seterusnya dia menggunakan watak dialog. Watak dialog lah. Dia menggunakan teknik dialog, teknik menulis dialog. Okay. Jadi itu adalah dialog. Selain daripada dialog, pelajar juga boleh mulakan karangan dengan monolog. Tadi dialog maknanya dia berbual dengan orang. Kalau monolog maknanya dia sendiri kan. Jadi maknanya mungkin dia tengah duduk, kita boleh cakap, aku merenung keluar jendela memikirkan bla 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 bla. Terdetik di hatiku bla 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 bla. Macam gitu. Tu monolog. Itu salah satu cara. Lagi satu ialah yang paling senang sekali, yang paling kita banyak promote to our students lah, kita galakkan student kita menulis ialah dengan menggunakan teknik latar, perkembangan latar. Jadi apa tu latar? Dalam bahasa Inggeris, latar ialah settings. Okay, jadi di Nusa kita mengajar pelajar ada 3 jenis settings ataupun ada 3 jenis latar, iaitu latar masa, latar tempat dan latar cuaca. Okay, jadi latar masa ni dia cakap pasal masa. Contohnya kita cakap pagi. Contohnya kita nak cakap settings dia is pagi. The setting of this karangan is in the morning. So we say, okay, ada matahari memancar. Matahari keluar bila? Pagi. Jadi daripada situ tak secara langsung kita dah sebenarnya memberitahu kepada pembaca, iaitu karangan kita ni mengambil masa pada waktu pagi. Contohnya. Itu kalau latar masa. Kalau contohnya latar tempat, kita nak cakap pasal perpustakaan. Okay, macam mana kita nak cakap pasal perpustakaan? Apakah antara ciri-ciri perpustakaan? Dia senyap. So kita cakap,
tiada satu bunyi pun kedengaran, hanya ataupun scrap that hanya kedengaran bunyi helaian kertas buku yang diselak, contohnya. Okay. Kemudian itu tadi latar masa dan latar tempat. Sekarang kita nak cakap latar cuaca. Okay, macam mana nak cakap pasal latar cuaca pula? Contohnya, dalam settings kita tu ataupun dalam karangan kita nak cakap pasal waktu tu ialah waktu hujan. Lalu kita cakap, aku mengeluarkan payung aku, tangan aku menggigil kesejukan. Okay, tak secara langsung kita dah tahu. Itu ialah waktu dia hujan. Pasal, okay, payung mungkin orang pakai waktu pagi, tapi menggigil kesejukan. Itu dah giveaway lah, tu dah nampak salah. Masa tu tengah hujan. Okay? Jadi dalam penggunaan latar ni ataupun dalam teknik perkembangan latar ni sendiri, sebenarnya kita sangat-sangat menggalakkan kerana dalam penggunaan teknik latar ni, mereka ada banyak cara untuk mengaplikasikan penggunaan frasa-frasa berbunga. Jadi dalam sini ada banyak cara diorang boleh selitkan ayat-ayat yang macam those chim-chim words. They can use all these chim-chim words inside this technique. Cause macam tadi kan, kalau contohnya macam menggigil, that is already another word. It's not chim, but it's a descriptive word already. So they will use a lot of vocabs lah, just to explain regarding the cuaca, tempat atau masa. Okay, jadi ada banyak sebenarnya cara. Yang paling terakhir sekali yang saya akan kongsi hari ni lah, sebenarnya banyak salah satu ialah menggunakan definisi daripada kamus. Jadi diorang semua boleh bawa kamus kan, betul tak? Jadi kita tengok balik pada contohnya ni lebih kepada kalau yang karangan bertopik kita tengok pada soalan dia, lepas tu kita keluarkan kata kunci. Contohnya kata kuncinya ialah kata kunci persahabatan, dia cakap pasal sahabat. Pergi tengok kamus, tengok apa makna sahabat. Jadi daripada makna situ, lepas tu kita cakap, kita gunakan menurut Kamus Dewan edisi keempat, sahabat bermaksud bla 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 bla. That is already another way to start your karangan. Okay? Alright, the next one is masalah. Setiap cerita mesti ada masalah. Okay, because kalau tak ada masalah, cerita tu tak boleh berkembang. Kalau cerita tak berkembang, cerita dia tak ada jalan cerita, dia jadi tak menarik. Okay, so perlu ada masalah. They need to have a problem. Okay, kemudian bila dah problem tu, masalah ni yang nombor 2 ni ialah the start of the problem. It's just the start of the problem, not the problem yet, or maybe just like a gazette atau macam just an introduction, a trailer to the masalah atau a trailer to the question, to the problem. So lepas tu sekarang kita masuk climax. Climax is the part yang macam the puncak or the pinnacle of the problem, I'll say lah. Okay, so dalam climax ni kita akan ceritakan dalam climax ni basically the part yang buat pembaca berdebar-debar macam, oh my god, what is happening, macam gitu punya part. Okay, that is the climax. Okay, jadi daripada permulaan, masalah, climax dan kemudian peleraian. Jadi peleraian is the solution to the climax ataupun the solution to the problem itself lah, by right. Okay, so peleraian ni kalau dalam yang karangan bergambar tu ataupun soalan karangan bergambar dan tempat question mark tu, yang the last box, ataupun kadang-kadang the last 2 box dia kosong, kadang-kadang just 1 box dia kosong. So itu dia depends on studentnya creativity lah, bagaimana nak meleraikan masalah yang telah diberi. Kalau yang karangan bergambar kan memang dia dah beri masalah dia tu. Jadi terpulang kepada pelajar-pelajar ni, no doubt budak-budak ni semua, pelajar-pelajar ni semua very creative. Kadang-kadang dia punya kreatif tu buat kita macam, apa ni, manalah diorang dapat idea ni. Tapi they are very creative. So it really depends on how they write lah actually, okay. And then the last one is the penutup, okay. So kadang-kadang pelajar stop at peleraian, tapi sebenarnya it's better if they continue tu betul-betul sampai penutup, okay. Peleraian tak semestinya cerita dia berakhir. Kita bila letakkan penutup tu, kita ada, kalau kat sekolah selalunya saya nampak pelajar-pelajar ni diajar penutup masukkan pengajaran cerita ataupun moral of the story. Masukkan moral of the story dalam penutup tu. Contohnya macam dia tak mendengar nasihat ibu kan. Jadi yang last kali dia akan cakap, okay, saya telah mempelajari untuk sentiasa mendengar nasihat ibu. Contohnya macam gitu, okay. So ini ialah, dia ada number-number kat sini kerana ia adalah chronological order. Okay, pelajar perlu tulis dalam susunan yang teratur ataupun dalam susunan berkronologi. Jadi 1 permulaan, 2 masalah, 3 climax, 4 peleraian, 5 penutup.
Waima kalau pelajar tulis dalam teknik imbas kembali ataupun flashback pun, they still need to have this chronology. Okay, for example, they write the number 5 first, penutup first. Then it has to follow with permulaan. And then masalah, climax, peleraian, and then that's it. Okay, so in other words, they cannot jump from one part to another part. For example, they go with masalah first, and then they go to penutup, they go to peleraian, they go to permulaan, then they go to climax. Yeah, that is a no-no. It has to be in chronological order. Okay? Even if you start at peleraian, it has to follow with penutup, permulaan, masalah, climax, and then another penutup for formative purpose lah. Okay? It has to follow it. Alright, so apa itu ciri-ciri penulisan yang hebat? Ciri-ciri penulisan yang hebat, tadi kita dah tengok ciri-ciri naratif. Apa tu ciri-ciri karangan naratif? Sekarang kita nak tengok ciri-ciri penulisan yang hebat pula. Jadi ciri-ciri penulisan yang hebat ni, yang pertama kat sini, ni antaranya lah. Okay, bukanlah ini dia punya guideline, tapi ni antaranya. Penyusunan yang teratur. Seperti saya katakan tadi, dia perlu ada kronologi. Ada permulaan, ada masalah, ada climax, ada peleraian, kemudian ada penutup. Okay, perlu ada kronologi. Seterusnya ialah suara penulis yang jelas. Jadi pelajar-pelajar ni seperti saya katakan tadi, all these students, they are very creative. They have the ideas in mind. But sometimes that's the problem when they cannot translate their ideas into words. They cannot translate their ideas into their writings. There's many factors that contributes to this lah. One is because they lack in the vocab. Two, they lack in writing, how do I say, practices. Yeah, so kita perlukan suara penulis yang jelas, a clear voice of the writer. Okay. Seterusnya ialah pemilihan perkataan yang tepat. Okay, pemilihan perkataan yang tepat dalam semua bahasa, kita ada pelbagai cara untuk mengungkapkan sesuatu. Okay, not just in Malay, in any other language, we have a lot of words just to describe one thing. Okay, contohnya dalam bahasa Melayu, I have to give example in Malay lah. Okay, so contohnya, for example, jatuh. Jatuh is fall, right? But in Malay, if you want to say, kita jatuh lah. Okay, fall. Lepas tu kalau kita nak cakap kita jatuh pasal lantai licin, kita cakap tergelincir. Contohnya kalau kita nak cakap kita jatuh belakang, kita jatuh ke belakang kita boleh cakap jatuh terbaring ataupun jatuh terlentang. Contohnya lagi kalau kita nak cakap kita jatuh ke depan pula. Tadi ke belakang, sekarang kita jatuh ke depan pula. Kita boleh cakap jatuh tertiarap ataupun jatuh tertiarap. Contohnya kalau kita jatuh lepas tu kita terus terduduk, kita cakap terjelepok. Lagi satu, kalau contohnya kita cakap kita terjatuh pasal kita terlanggar benda. We accidentally hit something and then we fall. That is tersandung. There's a lot of words just to explain one thing, which is fall. But with these words, with these different words, we are explaining how we fall differently. Okay? And these are actually kata kerja ataupun pemilihan perkataan yang tepat. This is what we meant by pemilihan perkataan yang tepat. Okay, and then kesilapan tata bahasa yang minimal. Kenapa saya cakap yang minimal? Kerana ia adalah sesuatu yang biasa, yang lazim, yang normal untuk orang buat salah dalam grammar. Okay, even kadang-kadang teachers pun, saya ni pun berbual ni pun, kadang-kadang bila saya berbual ni, dah berbual-berbual bila dengar baru macam, ya Tuhan, apa Melayu kau ni? Kau punya tata bahasa teruk lah. Kau sendiri cikgu tapi kau berbual Melayu macam ni. Itu normal, okay? Kerana kita tak menggunakan tata bahasa dalam harian. Jadi bila kita kena menulis dengan menggunakan tata bahasa yang tip-top, we bound to make mistakes, okay? Jadi kita tak boleh expect budak tu ataupun pelajar tu untuk tulis secara macam 100% tip-top gitu. Okay? Jadi kesilapan tata bahasa tu normal, tapi kalau boleh keep it to the minimum. Okay? Jadi kesilapan tata bahasa ni termasuk ejaan juga. Kalau boleh ejaan tu janganlah ada langsung. Okay? Jadi Malay tu ejaan dalam bahasa Melayu sangat-sangat mudah. It's really you pronounce it as how you read it ataupun you read it as how you spell it or you spell it as how you read it. So macam sayang sangat-sangat bila pelajar kita buat salah dari segi ejaan. Tata bahasa dia punya kesilapan tata bahasa dia daripada sudut ejaan. Jadi kalau boleh soal kesilapan seperti ini elakkanlah. Okay? Jadi bila diorang buat macam gitu, rasa macam kenapa macam gitu. Jadi minimum tu tanpa ejaan, tanpa kesilapan ejaan. Jadi minimum tu daripada betul-betul tata bahasa yang bahagian bukan teknikal sahaja.
Okay. Kemudian gaya bahasa yang pelbagai. Gaya bahasa ni susah sikit lah nak explain kalau dia. Jadi untuk pelajar ni, tak perlulah diorang tahu apa tu nama-nama jenis gaya bahasa ke apa, as long as they manage to adopt ataupun adapt to this gaya bahasa as they go on, as they learn, diorang lepas tu dapat belajar jenis-jenis penggunaan gaya bahasa ni. Macam mana kita nak tahu diorang dapat belajar? Daripada cara diorang menulis lah. Bila lepas diorang cara menulis tu, kita nampak okay, dengan aplikasi yang betul, maknanya kita dapat tahu yang okay, diorang faham. Ini adalah gaya bahasa penulisan yang kita perlukan dalam penulisan karangan. Okay. Kemudian yang terakhir dalam sini ialah idea yang menarik. Okay, jadi idea yang menarik ni, ini adalah teknik yang kita ajar pada pelajar-pelajar kita di Nusa sini. Okay. Jadi untuk dapatkan idea yang menarik, kita ada mencungkil idea, merangka idea, mengembangkan latar, mengembangkan watak dan membayangkan perasaan. Okay. Jadi walaupun saya cakapkan tadi, although just now I said that our students are very creative, our child are very creative, our children are very creative. Okay. But sometimes they have the idea, but the idea is only the climax or only the problem part. There's 5 parts, right? So only the problem they know, or only the climax they know, the idea. But the others, they don't have the idea, but they still need to write. So we need to help them boost their idea skills, or skills to write or maybe build these ideas. Okay, so if we just ask them to kembangkan idea, dia tak akan kembang sebanyak mungkin. Pasal dia kena, macam kita, senang kata kita kena break it down. We have to break it down, how to have a good idea. Okay, so macam gini, mencungkil idea, kita kena merangka idea. Macam mana kita kena kembangkan latar, jadi kita kembangkan latar tempat, masa, cuaca. Lepas tu kita kena kembangkan watak. Apa tu watak? Kita kena watak, perwatakan dan sebagainya. Kemudian kita kena membayangkan perasaan watak tu pula. Jadi dengan perkembangan ataupun this breakdown, pelajar-pelajar tu akan lebih faham lah, ataupun akan lebih clear lah how to kembangkan idea tu. Okay, jadi merangka idea ni, okay, kita tengok daripada yang sini merangka idea. Okay, jadi merangka idea ni, kita sebagai ibu bapa sebenarnya kita boleh ajak diorang untuk merangka idea kat rumah. Jadi kita kena buat persediaan plot di rumah. Jadi kat rumah tu sendiri, kita dah boleh, tak perlu macam a formal one lah. We don't have to like really sit down and write with them, or macam force them to really think of something. Sambil baring-baring kan, atau macam tengok-tengok TV pun sebenarnya kita boleh buat. Okay, persediaan plot di rumah ni. Kerana tema atau nilai-nilai murni dia selalunya sama. The theme of the question is usually the same throughout. O-level, PSLE, A-level even, the theme is usually the same, which is kekeluargaan, persahabatan dengan sekolah. That is the main theme lah. But after that, I mean, like, of course lah, as they grow older, of course it gets a bit more complicated as it goes to the sub-theme. Okay, but the theme for PSLE, for P6 students is always usually the same, about these 3, and then there's a few more lah, but this 3 is the main one lah. So from here, from this theme, we can already create discussion with the students, ataupun we can already create a conversation or discussion with our children. Okay, let's say for kekeluargaan, okay, you can ask them, okay, apakah okay, what are the common problems that you face with family, or what are the common problems that you think families face? And okay, so let's say we already had this discussion, blah, 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 blah. Okay, so from that, right, what do you think are the solutions or the possible solutions? What do you think is the best solution? And then they will give their ideas, right? And then you give your ideas as well. As a parent, you give your ideas. It's a discussion, right? So it's not a one-way discussion, okay? You have to give your thoughts as well. But then you just don't give your thoughts like as if you are tormenting them, or as if you are like the higher ups that give the ideas. You ask them to discuss again. Okay, let's say you give them a solution and then you ask them, what do you think of this solution? Because I think this is like this. My suggestion is like this because I think this is this. What do you think? Why do you think like this is better? Why do you think mine is not as good as yours? This is a discussion. So we really want them to think. We want them to really expand their ideas. We want to see their ideas as well. Okay. So, and then this nilai-nilai muri, sama jugalah, jimat cermat, tolong menolong, amanah. This is like the macam beranak daripada tema ni lah. Okay. Jadi,
if you want to make this as like a weekly thing, let's say if you want to make this as a weekly thing, and the discussion is a weekly thing, which you want to make it as a formal class lah, let's say between the parents and your child, then this will be it will be something like this lah. Okay, contohnya kita ambil nilai murni belajar dari kesilapan, ataupun kita ambil moral of the story. This is part of the moral of the story also, you can say, ataupun pengajaran cerita, belajar daripada kesilapan. Okay, contohnya kita tengok masa belajar, malas belajar, lazy, or the character is lazy to study. So this is the problem. This is the start of the problem, or this is the root of the problem. So what happened after this? What will be the cause of this action, malas belajar? 1, gagal peperiksaan. He or she fails the exam. And then 2, digugurkan daripada pasukan bola sepak. He or she can no longer join any CCA. So, and then this is just a part of it. And then after that, you and your child can expand this more. Okay, you can ask, okay, so what are the solution, let's say, what are the solution from this gagal peperiksaan? What are the things that the characters can do to overcome this? And then this one pula, digugurkan daripada pasukan bola sepak. Apa lagi yang boleh dijadikan? Ataupun apakah antara penyelesaian yang boleh diaplikasikan ataupun yang boleh diambil oleh watak dalam cerita ni, ataupun mungkin boleh branch out lagi, apakah antara masalah-masalah lain pula yang boleh timbul daripada sifat malas belajar. Okay, kemudian contohnya daripada biadab pada orang tua ni dengan tidak mendengar nasihat ibu. Ini lebih kurang samalah dia punya tema dia, tapi ni satu subtema yang lain, ni satu subtema yang lain. Yang bagi saya baguslah untuk ada subtema-subtema ni. Pasal memang motif kita buat ni adalah untuk mengembangkan idea mereka. Jadi bila ada subtema-subtema kita pecahkan daripada satu tema, dia akan menjadi lebih berkembang. Okay, contohnya macam gini kan, tidak mendengar nasihat ibu. Jadi ini kalau tengok daripada contoh ni, dia macam jalan cerita terus lah. Dia tak dengar nasihat ibu, terus dia pergi hadir juga majlis hari lahir temannya di Shirley. The character didn't listen to the mother's advice, and the character went along to attend to the friend's birthday party at the chalet. And then this character return home late. Okay, dia pulang lewat malam. Lepas tu dia dirompak. He or she was robbed. Okay, so what happened after that? So this is the problem. This is basically the jalan cerita. So apakah kesudahannya ataupun apakah penyelesaiannya? Okay, kita kena ajak anak-anak kita berbincang. Jadi daripada perbincangan ni sebenarnya kita tak perasan, tapi perbincangan ni sebenarnya memainkan peranan yang sangat-sangat besar, bukan sahaja untuk karangan, tetapi untuk perkembangan ataupun untuk penguasaan bahasa Melayu mereka sendiri. Okey, kemudian idea. Okey, jadi daripada idea ni kita boleh pecahkan kepada 3. Okey, macam mana untuk kembangkan idea menerusi ketiga-tiga ini. Yang pertama latar, kemudian watak, kemudian plot. Okey, jadi kita tengok dulu bagaimana untuk mendapatkan idea. Okey, kita tengok dulu macam mana untuk mendapatkan idea. Kita tanyakan soalan-soalan kunci ataupun the key questions, which is the 5 Ws and 1 H lah, tu yang paling senang. Contohnya, siapa yang siapa ataupun kita refer ni pada characters lah basically. Siapakah watak-watak yang terlibat dalam karangan kita? Siapakah watak utama? Siapakah watak sampingan? Jadi yang ini semua berapa watak, contohnya lagi satu kali. Berapakah watak-watak yang akan ada dalam karangan kita? 5, 10. Kalau satu kurang sikit sangat. Cerita tak akan berkembang. 10 banyak sangat. Cerita dah jadi macam cerpen, dah tak macam karangan pelajar darjah 6. Kemudian di mana pula latar tempat kita? Adakah di satu tempat sahaja, di sekolah sahaja, ataupun daripada sekolah dia pergi ke rumah, ataupun daripada rumah lepas tu dia pergi ke rumah kawan dia pula. Jadi pelbagai tempat ataupun hanya satu tempat. Jadi itu persoalan dia. Kemudian bila? Adakah satu masa sahaja? Ada cerita kadang-kadang dia mengambil masa dalam satu hari je kan. Contohnya pagi sahaja. Jadi semua benda start daripada habis semua pada waktu pagi. Kemudian ada pula yang contohnya macam kes imbas kembali. Kalau yang imbas kembali tu dia bermula daripada satu masa yang lain, lepas tu dia teringat dah ke satu zaman yang lain. Jadi macam kalau yang dalam kes macam gitu, those flashback cases, the time actually travels. There's a different timing. So kena fikirkanlah benda-benda macam gini. Kemudian apa tu definitely the masalah lah. So what is the issue here? Kita kena tahu. Okay? Kemudian mengapa? What is the cause of the issue, or what is the cause of the problem? Punca masalah. Dan yang terakhir sekali, bagaimana? How
How do we solve the problem? How do we solve the issue? Penyelesaian masalah dia tu macam mana? Macam mana kita nak selesaikan? Okey, dari mana kita nak dapatkan idea-idea ni semua? Kita boleh dapatkan idea-idea ini semua daripada bahan-bahan bacaan. Okey, antara bahan-bahan bacaan ialah seperti akhbar, okey. Jadi sebenarnya pelajar pasal cerita naratif kan. Jadi sebenarnya tidak perlu sangatlah untuk pelajar-pelajar tahu the current issues untuk diaplikasikan dalam karangan mereka. Tetapi yang boleh dijadikan sebagai satu bahan bacaan untuk dapatkan kosakata, untuk meningkatkan kosakata mereka, dan pada masa yang sama untuk expose diorang atau untuk kenalkan diorang ataupun untuk apa nak cakap, untuk basically expose them to these Malay materials. So tanpa kita sedar, mereka daripada baca-baca ni semua, mereka sebenarnya dapat tangkap ataupun they get to subconsciously pick the grammatical part of Malay. Okay, jadi daripada membaca banyak-banyak ni, diorang dapat nampak struktur ayat bahasa Melayu. Jadi diorang dapat pick up sebenarnya. Okay. Kemudian selain daripada itu ialah majalah yang mempunyai artikel-artikel lah. Okay. Kemudian cerpen. Cerpen pun susah sikit nak dapat sekarang, kecuali kalau dalam akhbar ataupun dalam majalah-majalah lah. Kemudian yang selain itu, kita ada novel. Kemudian ada lagu-lagu Melayu. You'll be surprised actually of how actually lagu-lagu Melayu ni dapat membantu para pelajar ni sebenarnya untuk meningkatkan bahasa Melayu mereka. Dan kadang-kadang dalam lagu-lagu ni juga ada jalan cerita. Jadi baguslah sebenarnya untuk diorang dengar lagu-lagu Melayu ni. Tetapi macam mana pun setiap benda ada dia punya baik dan buruk dia lah kan. Jadi lagu-lagu ni kita kena pilih lah untuk diorang tahu. Okay. Tak semestinya lagu-lagu yang zaman 80-an, zaman 60-an, tak semestinya lagu zaman P. Ramlee gitu. Okay. Lagu-lagu sekarang pun sebenarnya ada je yang berkualiti, yang dapat membantu pelajar-pelajar ni meningkatkan bahasa Melayu mereka. Tetapi seperti saya katakan tadi, kita kena pilih lah. We have to choose. We have to filter it for them. Don't let them filter themselves because they don't know. They won't know. So we filter for them these songs. Okay. Janganlah lagu-lagu yang macam swipe-swipe tu lah. Tak naklah lagu macam gitu. Okay. Lagu-lagu macam gitu tak dapat membantu membangunkan bahasa Melayu mereka. Okay, dan kemudian yang terakhir sekali ialah teks kefahaman lah. Jadi dalam kefahaman mereka ada dua teks. Okay. Jadi satu tu kefahaman grafik, tapi yang lagi dua tu kefahaman yang ada teks. Jadi dalam teks kefahaman tu sendiri, sebenarnya dia ada apa nak panggil? Ada dia punya limit tau actually by right. SEAB ke MOE dah tetapkan setiap teks untuk kefahaman ni dia ada number of words for the pemeriksa untuk dijadikan sebagai bahan teks untuk di-examine untuk diperiksa, untuk dimasukkan dalam kertas periksaan. Jadi sebenarnya satu teks tu ialah satu teks yang lengkap. Jadi tak secara langsung apabila mereka membaca untuk menjawab soalan, mereka juga dah terdedah expose, dah terdedah kepada bahan bacaan sebenarnya. Okay. Okey, jadi sekarang kita masuk kepada latar. Okey, jadi latar seperti saya katakan tadi, latar ada 3. Ini yang kita ajarkan di Nusa lah. Kalau di luar, saya pernah nampak ada 4, ada yang cakap ada 5 dan sebagainya. Tapi ini apa yang kita ajarkan di Nusa. Okey, latar ada 3, iaitu latar tempat, latar masa dan latar cuaca. Jadi latar seperti saya katakan tadi, sekali lagi, like I said just now, latar is settings. Okay, so every composition, it has to have settings. Okay, it has to have settings. So there's 3 here, tempat which is place, masa which is time, and then cuaca which is weather. Okay. Jadi latar tempat, macam saya cakapkan tadi dalam contohnya macam di perpustakaan. Kemudian latar masa, pagi ke, siang ke, malam ke, dan kemudian latar cuaca, hujan ke, ribut ke, panas terik ke, atau gerimis ke, dan sebagainya, mendung ke. Okay. Kemudian kita boleh juga untuk mengembangkan teknik latar yang tadi ni, kita boleh menggunakan selain daripada 5W1H tu, kita juga boleh gunakan teknik 5 deria. Teknik 5 deria itu iaitu panca indera kita ataupun our 5 senses. Okay. Kalau kita tengok balik okay, saya bagi contoh di perpustakaan lah. Di perpustakaan, okay, apa yang kita dengar?
kita tak dengar apa-apa, betul tak? Perpustakaan senyap. Jadi tu pun sebenarnya walaupun tak ada bunyi, itu sebenarnya apa yang kita dengar. Okay, not hearing anything is also hearing. So kita boleh cakap, okay, macam saya rasa saya kasih contoh tadi, hanya kedengaran bunyi helaian kertas yang diselak. Bila kita buka buku tu kan ada bunyi tu. Jadi kalau nak translate it into an onomatopoeia, susah lah kan? Takkan nak tulis SHK, shk. Jadi kita gunakan bahasa untuk explain ataupun untuk menerangkan. Jadi macam saya katakan tadi, atau saya berikan contoh tadi, the example was, hanya kedengaran bunyi helaian kertas diselak, contohnya. Kemudian hidu. Apa yang boleh kita hidu di apa yang boleh kita hidu di perpustakaan? Kalau di perpustakaan, kalau saya lah, personally saya cakap saya boleh hidu bau buku. Those old books, they have a significant smell, right? So we can say bau buku-buku lama. Okay, jadi tak perlulah kita cakap wangi ke, busuk ke apa ke. Itu pun sebenarnya part of hidu. Kita boleh expand. Kita tak perlu stick to just bau je, sama ada busuk atau wangi. Bau macam-macam. Bau buku pun tu sebenarnya bau. Okay, kemudian sentuh. Apa yang kita sentuh? Apa yang kita boleh sentuh di perpustakaan? Sekali lagi lah, buku lah. Contohnya kita nak cakap pasal buku. Jadi buku, rasa kertas tu, rasa kasarnya kertas tu, ataupun rasa licinnya buku muka depan tu, the cover page, the smoothness of a cover page or the coarseness of the papers inside. Benda-benda tu dia boleh dikatakan sentuh juga. Okay, lihat. Okay, tadi saya dah cakap pasal buku je, sekarang kita cakap pasal lihat. Contohnya, tempat, kalau library kalau library kita cakap, contohnya kita dapat lihat banyak pelajar. Jadi especially bila ada exam week, exam period kan, confirm library penuh kerana kita dapat lihat ramai pelajar yang mengambil kesempatan untuk belajar di perpustakaan. Jadi tak secara langsung, kita sebenarnya dah cakap, itu ialah the exam season. Dan kita ni penulisan konteks Singapura. Kita tahu, okay, kalau exam season tu usually end of the year. The big ones, okay, end of the year. Jadi kita dapat agak dah actually latar masa tu. Okay, mungkin kalau nak cakap juga pasal buku, pasal kat perpustakaan kan, kita boleh cakap buku-buku ataupun helaian-helaian kertas ataupun the pages of the books yang dah kekuningan. The yellow pages of the books. It shows that the books are old. Contohnya, okay. Kemudian rasa, kalau kat library tu pelik jugalah rasa apa. Mungkin kita minum air lah. Contohnya kita cakap kita tertidur kat library, lepas tu tekak kita kering. Jadi bila kita terbangun tu kita minum air. Jadi rasa sejuknya air tu melegakan tekak. Mungkin boleh juga. Tapi yang penting, ini hanyalah contoh. Tak perlulah guna sampai ke 5 deria ni kan dalam satu perenggan tu. Pelik pula nanti nampak. Ini mungkin kita boleh mix 3 ke 2 ke 4 ke. Jadi perkara-perkara ini boleh membantu untuk mengembangkan latar kita. Okay? Dan kemudian sekarang kita masuk dalam watak dan perwatakan pula. Okay? Jadi watak dan perwatakan. Watak tu ialah karakter. Perwatakan ialah karakteristik. Okay? Jadi setiap watak yang kita cipta tu, walaupun ia hanyalah ciptaan, is just a make-up character, but every character is actually a person. And each person and everyone carries a characteristics. They have a characteristics in them. So are our characters in our karangan, just because it's a make-believe character doesn't mean it doesn't have a characters. It doesn't have characteristics, okay? We have to give them a characteristic, okay? Whether it's a physical characteristics or it's the behavioral characteristics, we have to have both. Okay, jadi daripada ciri-ciri fizikal, contohnya raut wajah. Okay, jadi raut wajah, kita nak cakap adik lah, kita nak cerita pasal adik kita, our younger siblings. So the raut wajah or the facial features are basically adik kan. So mungkin muka bulat, pipi tembam, mata bulat, hidung kecil, rambut mungkin ikat tocang dan sebagainya, braided hair, tocang. Okay, kemudian rambut kusut. Jadi kalau kita cakap pasal rambut, bila kita cakap pasal rambut kusut, okay, kita tahu. Rambut kusut tu maknanya orang tu sama ada orang tu stres ataupun orang tu lama tak balik rumah ke, ataupun orang tu tak ada rumah ke. Jadi dia menggambarkan watak ataupun dia menggambarkan keadaan watak kita.
Okay. Kemudian suara garau. Kalau suara garau tu selalunya lelaki lah kan. Dan kemudian tangan berurat. Ni bukan nak body shaming ke apa, tapi selalunya tangan berurat ialah lelaki. Okay. Kemudian tinggi lampai. Rendahnya ataupun tingginya seseorang watak itu juga memainkan peranan dalam penulisan kita. Okay. Kemudian sekarang kita tengok pada ciri-ciri yang bukan fizikal pula. Ciri-ciri yang bukan fizikal. Contohnya pelukit. Okay, kita bagi contoh, kita tak perlu gunakan perkataan pelukit. Kita boleh describe satu situasi tu. Kita boleh beri gambaran situasi tersebut. Contohnya Pak Ahmad teragak-agak. Okay, dia macam hesitant untuk memberikan wang kepada pengemis yang dijumpainya di luar pasar. Contohnya. Okay. Jadi bila kita nampak dia punya the act of teragak-agak, the hesitantness of this Pak Ahmad tu, so we know he is a pelukit. Dia seorang yang pelukit. Dia nak kasih duit pun dia teragak-agak. Padahal pengemis tu, tapi dia teragak-agak nak kasih duit. Jadi bila kita begini, kita tahulah dia pelukit. Okay. Kemudian seterusnya bengis pula. Contohnya watak tu kita cakap Pak Ali Pak Ali. Tadi dah Pak Ahmad, kita bagi Pak Ali pula. Cakap Pak Ali dahinya berkedut. Kita cakap dahinya berkedut. There's lines in his forehead. Yeah. Lepas tu kita cakap keningnya terangkat, his eyebrows raised. Sambil matanya dijegilkan. Maknanya he kira macam his eyes widened while he look, sambil melihat kepada anaknya yang sedang bermain dengan kunci keretanya. Jadi kita tahu dia seorang yang pemarah. Kita tahu dia seorang yang bengis. Anak dia main kunci kereta, dia punya mengamuk. Macam gitu. Okay? Kemudian seterusnya yang manja pula contohnya. Yang kita nak cakap pasal adik lagi lah. Kita cakap pasal younger siblings who are very manja lah. Manja dengan ibu bapa. Jadi kita boleh cakap suara adik semakin nyaring apabila meminta ibu untuk membelikannya gula-gula. Jadi kanak-kanak ni kan bila dia nak minta sesuatu, bila kita tak kasih, dia akan buat yang macam dia akan berlagak comel. Contohnya. Jadi kita boleh gunakan perwatakan seperti itu. Kemudian kata-katanya. Okay? Kata-kata juga mencerminkan ciri-ciri bukan fizikal seseorang. Jadi kalau seseorang tu, contohnya kalau macam ustaz lah, kita bagi watak ustaz. Kalau watak ustaz mestilah kata-kata dia yang baik kan. Kemudian ujung-ujung tu mesti ada macam perkataan-perkataan yang berunsur agama. Contoh macam Alhamdulillah, awak dah sampai. Ataupun InsyaAllah, saya akan hadir. Macam gitu. Tu kata-kata kalau ustaz lah kan. Kalau macam pelajar-pelajar nakal pula, kau dah kenapa? Lama tak jumpa kau yang kau dah mati. Macam gitu. Jadi daripada kata-kata ni ataupun dialog antara watak ni, kita dah dapat agak watak-watak ni sebenarnya orang dia macam mana. Okay? Kemudian reaksi pula. Reaksi pula daripada reaksi watak-watak ni. Daripada apa yang berlaku, apakah reaksi watak-watak ni. Contohnya macam tadi, Pak Ahmad yang bengis tu. Okay, Pak Ahmad tu dah bengis kan. Jadi anak dia, apakah reaksi anak dia apabila dia menjegilkan mata dia tengok anak dia tu. Jadi reaksi anaknya ialah untuk menangis. Jadi anak dia menangis terisak-isak. Okay. Itu watak dan perwatakan. Sekarang kita tengok pada plot pula. Jadi apa tu plot? Plot ni dia terdiri daripada 3 perkara. Okay? Iaitu yang pertama sekali masalah. Jadi plot tu tercipta atas masalah. Jadi selepas masalah kita kena tahu apa itu punca dia. Apa punca masalah dia? Contohnya saya beri contoh rumah terbakar. Rumah terbakar. Apakah punca? Jadi masalah dia ialah rumah terbakar. Tapi apakah puncanya? Ada orang main api. Ataupun ibu lupa nak tutup dapur. So what are the cause of the problems? Ataupun what is the cause of the problem? Okay, we don't want just to have or create a problem. We want to know the cause as well. Okay, because sometimes the root of the problem is the cause. Ataupun the solution to the problem is to find what is the cause. So we need to know what is the cause. So after knowing what is the cause of the problem, then we need to have the penyelesaian ataupun peleraian, or basically the solution. Okay. Kemudian ini adalah antara contoh-contoh masalah atau konflik. Jadi seperti tadi tu masalah dia adalah rumah terbakar, kebakaran. Kemudian kemalangan. Jadi daripada kemalangan ni, contohnya macam ni kan, apa yang terlibat dalam kemalangan tu? What are involved? What transportation are involved in the accident? Is it cars? Is it lorries? Or is it vans? What? We need to know, because from there we can picture the accident.
Contohnya kalau macam kereta dengan kereta, okey. Kereta dengan kereta okey lah. Okay. Motor dengan kereta, okey. Cuma bayangkan kalau motor dengan lori. Confirm lah motor ni yang mengalami kemalangan yang lebih teruk daripada lori tu. Okay. Jadi apabila kita menceritakan ataupun apabila kita mengutarakan, apabila kita when we mention the transportation involved in this accident, we can already picture how bad the accident is and which of the drivers who faces the bigger consequences ataupun the bigger kemalangan lah, ataupun orang yang lebih teruk lah senang kata. Okay? Jadi kadang-kadang ada pelajar ni, kita boleh nampak daripada cara penulisan dia tu, dia memang minat transportation ataupun dia memang minat kereta contohnya. Kereta Hyundai berlanggar dengan kereta Honda hitam Monjaz. Macam gitu. Okay, saya ingat ada satu pelajar ni, dia banyak tulis Kia. Kereta Kia. Jadi ni confirm high chance mak bapak dia drive Kia. Okay. Jadi daripada ini kita dapat nampak lah pelajar-pelajar ni punya trail of thoughts juga. Okay, kemudian yang seterusnya ialah kehilangan sesuatu ataupun seseorang. Ni biasa. Ni klise. Kalau kita mark satu stack karangan tu kan, at least tengah semua akan ada kematian. Melayu dengan drama kematian ni tak boleh dipisahkan. Tapi tak apa. Kita dapat nampak kreativiti pelajar ni. Okay? Walaupun penulisan dia semua klise. 50 karangan semua. Mak mati. Tapi daripada perkembangan dia tu semua selalunya berbeza. Okay? Jadi kreativiti tu terletak pada perkembangan dia lah kalau dah macam gitu. Kalau kita dah ambil the safe side, kalau kita dah ambil the safe side of the storyline, maknanya diorang mati, kita punya perkembangan kena kreatif lah. Okay? Okay, kemudian kehilangan sesuatu atau seseorang ni selalunya kita akan pelajar akan gunakan teknik imbas kembali. Jadi dia akan gunakan imbas kembali, contohnya aku duduk termangu di kubur di sebelah batu nisan ibuku. Aku memegang batu itu sambil membaca Yasin. Terdengar kedengaran bunyi guruh berdentam-dentum. Macam gitulah. So dia macam very dramatic. But it's okay. It's okay to be dramatic, okay? Dalam penulisan karangan, it's okay to be dramatic. Okay, kemudian peristiwa yang menginsafkan. Peristiwa menginsafkan ni dengan kehilangan sesuatu atau seseorang ni, they go hand in hand. Selalunya bila ada orang meninggal, the impact dia is kita because something happened and something big happened and it causes us to feel bad atau feel guilty and we felt remorseful of what has happened. Okay, so dia macam go hand in hand gitulah. Kemudian keadaan yang mencemaskan. Something happened also ataupun something causes us to, macam tadilah contohnya macam rumah terbakar. Kita menjadi cemas kan, apabila rumah terbakar kita menjadi cemas. Jadi rumah terbakar ni selalunya kena mengena dengan jiran. Selalunya. Pasal nanti jiran tu yang tolong callkan ambulance, callkan firefighter lah, benda ni semua. Jadi dia mencemaskan tapi at the same time dia macam jiran aku baik. Macam gitu, okay. Kemudian peristiwa yang mengecewakan atau menyedihkan. Ni dengan kehilangan seorang ni pun kadang-kadang go hand in hand. Sama je. Kemudian peristiwa yang memalukan. Peristiwa yang memalukan. Contohnya, dia tak mendengar nasihat ibu. Ibu dah cakap, itulah kau naik public transport, naik kenderaan awam ataupun pengangkutan awam, kau jangan lupa pegang palang, hold the pole. When you take the transportation, hold the pole. But then this fellow, this child, he or she didn't listen to his parents or her parents, and then she or he, this watak lah basically, this character was so busy with the phone sampai dia tak pegang dia punya pole tu, dia tak pegang palang dia, lepas tu dah bus break, lepas tu dia terjatuh tergolek, lepas tu malu, contohnya lah. Okay. Kemudian jenayah, biasalah dirompak ke ataupun di penyamun perompak lah sebagainya lah, dan benda-benda yang semasa dengannya. Okay. Jadi ini adalah antara contoh-contoh sahaja. Okay. Dia bukan limited to this lah, dia contoh-contoh sahaja mengikut kreativiti masing-masing. Kadang-kadang kalau masalah dia ni dah diberikan, kalau contohnya macam dalam karangan bergambar tu kan, dia dah diberikan dah masalah dia. Yang paling saya ingat sekali yang campak batu, dia nampak nest, dia nampak sarang burung, lepas tu dia ambil batu, dia campak, tapi lepas tu dia tak kena sarang burung tu, dia jatuh atas cermin kereta cikgu dia, lepas tu cermin kereta cikgu dia pecah. Itu masalah dia dah created. So what is the climax and what is the solution? That is definitely up to the students' creativity lah.
Seterusnya, climax. Apa itu climax? Jadi, tadi kita dah nampak climax yang paling atas tu kan, yang nombor 3 tu. Jadi climax ni sebenarnya part yang mana konflik tu menjadi paling rumit. It becomes like super complicated or is the most complicated part of the problem or the conflict. That is climax. Kemudian babak ni penuh aksi, dia penuh drama. Jadi penggunaan kata kerja dan kata adjektif yang tepat dan hebat sangat-sangat diperlukan dan digalakkan dalam part ni. Okay? Contohnya macam tadi saya cakap sejatuh tu kan. Jadi bila kita nak cakap dia jatuh terlentang, contohnya kalau jatuh je, dia just fall, okay lah. Tapi bila kita cakap orang tua ni, dia jatuh, dia nak keluar daripada apa toilet, dia nak keluar daripada tandas. Kemudian lantai tandas ni basah, dia tergelincir dan kemudian jatuh terlentang. Jadi, kalau kita cakap apa orang tua tu jatuh, okay dia jatuh. Oh, okay, so dia sakit lah. Tapi bila kita cakap orang tua ni jatuh terlentang, it becomes a huge thing. Maknanya dia jatuh terbaring, orang tua. Maknanya kepala dia mesti kena punya. Jadi it becomes a more intense writing or intense reading. Okay, so penggunaan kata kerja dan kata adjektif yang tepat dan hebat ni seperti saya katakan tadi sangat-sangat membantu untuk menggambarkan karangan. Jadi dia akan memberikan pemarkah tu ataupun pembaca tu gambaran yang lebih jelas. Okay. Kemudian perasaan watak yang tidak dapat dibendung ataupun penggunaan kemahiran yang membayangkan perasaan ni lah. Jadi kemahiran membayangkan perasaan ni, sedang kata kita nak pelajar-pelajar ni pakai kasut watak. We want them to feel what the character feel. We want them to use the shoes of the characters and feel what they feel. Because only with that, they can experience, macam they don't need to experience lah, but they can understand the feeling and then they can write it. Okay, kita nak mereka rasakan perasaan ini, kemudian tulis perasaan ini. Jadi apabila mereka dapat merasakan perasaan watak-watak, penulisan mereka akan menjadi lebih menarik dan lebih hebat setentunya. Okay? Yang terakhir sekali, harus mencetuskan rasa tertanya-tanya kepada pembaca untuk mengetahui bagaimana masalah akan diselesaikan. We want the readers to feel the suspense. Okay, create the problem, create the conflict, create the climax that makes the readers or the markers to ask what happened next, what happened next, what happened next. The suspension, kita nak create the suspense. Okay. Seterusnya penyelesaian. Okay, penyelesaian is the rungkaian masalah lah ataupun persoalan masalah tu terjawab. Dan kemudian penutup. Okay, maaf. Kita balik pada penyelesaian. Contohnya macam tadi tu, rumah terbakar. Kalau rumah terbakar, macam saya cakapkan tadi, dia selalunya berkaitan dengan jiran kan. Jadi okay, penyelesaian masalah dia mungkin boleh jadi dia melihat kepada angle mana atau sudut mana cerita tu flow of the story. Contohnya kalau daripada satu sudut tu, kita boleh cakap, oh okay, rumah terbakar, kita dapat tahu siapa yang cause the fire. We get to know we get to know who causes the fire. Okay, that is one rungkaian penyelesaian. Atau yang kedua, kita berterima kasih kepada jiran kita. Kita dapat tahu yang jiran kita baik. That is also another penyelesaian masalah. Okay, it depends on how you see it or which angle you're approaching the story. The storyline from one student to another student may be the same, but the angle or the approach is different. Okay. Kemudian yang terakhir sekali penutup. Pengakhir cerita yang sedih atau gembira dan juga boleh juga masukkan tentang moral of the story ataupun pengajaran cerita tersebut. Okay, jadi ini adalah template dia lah. Template untuk pelajar-pelajar yang kita selalu galakkan lah pelajar-pelajar untuk brainstorm ataupun untuk fikirkan jalan cerita mereka. Punca dia, mengapa? Apakah punca masalah tu? Dan kemudian apakah masalah tersebut? Kemudian penyelesaian. Bagaimana cerita itu ataupun bagaimanakah masalah itu dirungkaikan? Siapakah watak-watak yang terlibat dalam karangan anda? Kemudian di manakah ataupun apakah latar tempat cerita anda? Bilakah cerita ini berlangsung? Macam gitu. Okay? This is the complete brainstorming lah. Okey, kemudian seterusnya ialah penggunaan bahasa yang baik. Okey, penggunaan bahasa yang baik ni dia susah sikit lah pasal dia bergantung kepada pelajar-pelajar ni punya penguasaan bahasa, betul tak? Tapi saya faham pelajar-pelajar ni semua penguasaan bahasa mereka selalunya pelajar-pelajar sekarang lah penguasaan bahasa mereka lemah. Okay. Mereka ada idea tersebut tapi mereka tak dapat nak tulis idea tersebut. They cannot translate the ideas into words because
fairly because they don't have the words. They don't have enough words in their bank, in their word bank, to use to translate their ideas into a nice karangan. Okay. Jadi, tapi selain daripada itu, kita juga perlu tahu apa itu penggunaan bahasa yang baik, selain daripada hanya kosakata yang banyak tu je. Okay, ini antara perkara-perkara ataupun antara bahasa-bahasa ataupun jenis-jenis penulisan ataupun boleh juga senang kata penggunaan bahasa lah. Okay, yang boleh dimasukkan dalam karangan untuk pelajar-pelajar ni dapatkan markah bahasa. This will help them to boost their language marks. Okay, contoh yang pertama ialah frasa berbunga. Kalau nak translate ni literally, it means floral phrases lah. But basically it means those nice phrases ataupun those phrases with nice words that can be used. Contohnya seperti peribahasa, those idioms in Malay. Okay, selain daripada tu, bandingan semacam metafora, personifikasi, bandingan semacam tu dia macam simile jugalah lebih kurang. Lepas tu metaphors, metafora atau metaphors dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris. Kemudian personifikasi yang juga bermaksud personification in Malay. In English again. So macam okay, example saya kasih personifikasi. Contohnya macam personifikasi tu, as the name suggests, even in English, personification, it means to give the characteristic of a person to something. Dia memberikan ciri-ciri watak seorang manusia ataupun watak manusia kepada sesuatu, kepada sesuatu benda lah selalunya. Contohnya macam bulan menangis. Contohnya bulan mana boleh menangis? Menangis kita je manusia kan. Tapi kita memberikan perwatakan menangis itu kepada bulan untuk menunjukkan, contohnya dia cakaplah bulan turut menangis bersamaku, contohnya. Ataupun selalunya bulan menangis lain lah, selalunya awan lah kan, awan yang menangis. Aku menangis sambil menatap langit yang semakin kelabu, contohnya. Kemudian tak lama selepas itu hujan turut menangis bersamaku, untuk menunjukkan betapa sedihnya masa tu sampai hujan, sampai langit pun menangis dengan dia, contohnya. Okay. Kemudian penggunaan kata yang tepat. Okay, seperti saya katakan tadi, saya berikan contoh jatuh kan. Jadi bila jatuh tu setakat fall, tapi bila kita cakap pasal orang tua tu jatuh terlentang kan, maknanya kita penggunaan kata yang tepat ni memberikan gambaran yang lebih jelas. Okay? Dan kemudian kepelbagaian jenis kata. Kepelbagaian jenis kata ni maknanya kita nak cakap penggunaan perkataan kata adjektif, kata kerja, kata nama dan sebagainya. Okay? Jadi dalam bahasa Melayu ni kita banyak main dengan imbuhan. Contohnya kata dasar makan, to eat, which is a verb. Okay, kata kerja. Tapi bila kita tambahkan imbuhan akhiran di belakang, an, dia menjadi makanan, maknanya it becomes a noun. Okay, maknanya dia jadi kata nama. Jadi, bahasa Melayu ni kita banyak bermain dengan imbuhan dan daripada satu jenis kata, dia menjadi satu jenis kata yang lain. Daripada kata kerja, dia menjadi kata nama. Contohnya, macam makan dengan makanan tu. Okay? Jadi, tapi dalam pelajar-pelajar ni kadang-kadang mereka tak confident. Ataupun kadang-kadang terlebih confident. Saya tak tahu kenapa pelajar suka tulis berduduk. Tak ada berduduk. Tak tahu kenapa diorang suka sangat tulis berduduk. Jadi yang itu cerita overconfident. Yang tak confident pula, diorang tak tahu macam mana nak main dengan imbuhan ni kan. Jadi they don't know how to change from a noun to a verb, or from a verb to a noun, or from a noun to an adjective, and so on. They don't know how to play with imbuhan basically. So with this lack of confidence, they stick to one only. They stick to one type of jenis kata, or they only stick to one jenis kata, and then it's the same throughout. So dalam karangan dia contohnya banyak kata kerja je, kata kerja, semua throughout. Pasal mereka tak tahu nak, ataupun mereka tak berani nak main dengan imbuhan. Jadi kepelbagaian jenis kata ni dapat membantu dari segi mempelbagaikan dia punya penulisan dia tu. Okay, sekarang kita dah masuk dalam dia punya promotion part lah. Okay, kita daripada Nusa akan kita promote sikit lah. Okay, daripada bahan bantu tu, dia kalau parents rasa macam nak mengajar anak mereka one-to-one sendiri, ataupun guide your children one-to-one. Of course lah, the best is kalau dapat belajar dengan ibu bapa kan. Tapi kadang-kadang rasa macam tak tahu nak dapat bahan daripada mana. Jadi mengajar macam gitu je bosan pula kan. Jadi perlukan bahan-bahan untuk membantu. Jadi kita ada buku ni, iaitu buku Saya Boleh Mengarang. Ini sebenarnya penulisan ataupun
diterbitkan oleh EPH sebenarnya, ada under EPH, tapi penulis dia ialah kita punya director lah, director Nusa sendiri, iaitu Cikgu Hayati Abdullah. Boleh nampak kat bawah sini kan. Jadi buku ni, dalam buku ni, personally lah, saya rasa buku ni sangat-sangat membantu untuk pelajar-pelajar menulis karangan. Jadi dalam buku ni kita ada a list of frasa berbunga, kita ada a list of techniques yang semua tadi saya dah kongsikan, apa permulaan lah, climax lah, apa membayangkan perasaan, itu semua ada dalam buku ni. Saya boleh mengarang. Okay, jadi buku ni dia ada soalan-soalan karangan juga. Dan kemudian kalau untuk darjah 3 dan darjah 4, untuk ibu bapa yang ada anak-anak yang lebih kecil, darjah 3 darjah 4 juga ada. Dan kita juga ada untuk darjah 1 darjah 2. Darjah 1 darjah 2 dia tak ada karangan lah. Sebab tu nama dia pun lain sikit. Saya boleh membaca dan menulis. Jadi lebih kepada mengajar kanak-kanak ini cara untuk menyusun ayat ataupun kosakata-kosakata yang kena mengena dengan tema. Macam gitu. Okay? Jadi buku ini boleh didapati menerusi website kami ataupun boleh juga ke Popular. Harga dia sama je. Okay? Popular ataupun menerusi website kita eSmart. Sama je. Seterusnya ialah promote lagi majalah Kembara Nusa kami. Okay? We have a termly magazine. Every term kita ada terbitkan satu majalah. Dalam majalah ni ada nota tata bahasa, ada artikel-artikel yang berdasarkan tema dan juga ada karangan-karangan contoh daripada pelajar-pelajar kita yang telah kita ambil, kita edit dan kemudian kita masukkanlah dalam majalah ini. Seterusnya ialah ni yang paling barulah. Pasal kebanyakan parents kita sebelum-sebelum ni, Nusa dah ada dalam pasaran sebenarnya agak lama. Tapi kita lambat sikit lah bila kita punya tata bahasa ataupun terbitan buku tata bahasa kita. Parents kita banyak tanya, tak ada ke buku tata bahasa? Tak ada ke? Pasal so far yang kita ada hanyalah untuk kelas mingguan kita. Kita tak ada buku yang boleh dibeli untuk buat kat rumah contohnya. Jadi Alhamdulillah tahun ni kita dah terbitkan satu buku, nama dia buku Perkasa Bahasa. Dan buku ni adalah untuk solely on tata bahasa. Dia bukan buku karangan. Buku karangan tadi saya boleh mengarang. Yang ini untuk buku tata bahasa. Jadi dalam sini ada semualah ada kena dengan tata bahasa. Imbuhan, ayat, kata. Dan dalam sebelum setiap latihan tu kita ada juga isikan dengan nota. Okay, jadi buku ni tak silap saya proofreaded. So maknanya boleh koyak. Boleh koyak. Dan kemudian diberikan kepada pelajar dan ataupun anak-anak lah untuk praktis. Okay. Dan yang terakhir, sekejap sebelum tu, Perkasa Bahasa ni kita so far sekarang ni semua ada hanya untuk darjah 6. InsyaAllah lah, moving forward, we will try to make for other levels as well. Okay, so for the last one, which is this one, kompilasi karangan. Jadi untuk kompilasi karangan ni, kita di Nusa, kita ada, kita di Nusa ni, lama terlampak lah. Okay, kita di Nusa ni, ada competition. Kita buat competition setiap tahun sebenarnya. Tapi untuk competition karangan, kita cuma ada setiap 2 tahun sekali. Jadi contohnya macam tahun ni, kita ada competition karangan. Jadi tahun depan kita dah tak ada competition karangan. Kita ada competition bercerita dengan berpidato, tak silap saya. Okay. Jadi tahun seterusnya pula, tahun kira 2025, kita akan ada lagi satu round of karangan competition. Jadi daripada karangan competition ni, we collect karangan from all the students, right? All the participants are basically. This karangan will be marked and edited by our academic staff, and then we will compile it into this karangan buku saya boleh mengarang. Okay. Jadi buku saya boleh mengarang ni untuk macam gini. Ini untuk yang 2023-nya, iaitu untuk tahun ni punya lah. Okay, ini iaitu peringkat sekolah rendah. Kita ada juga untuk peringkat sekolah menengah. Kemudian selepas beberapa tahun, kita akan compile daripada beberapa tahun tu punya karangan, kita akan compile untuk satu buku, iaitu macam ginilah, karangan darjah 5 dan 6. Macam ni kan hanya untuk sekolah rendah, dan ini untuk darjah 5 dan 6. Jadi dalam sini hanya untuk darjah 5 dan 6 je. Daripada 2000, saya tak ingat, tak silap saya ni 2019 tak salah. Dari 2019, 2021 dan 2023. Karangan-karangan pelajar ni semualah kita ambil yang beberapa terbaik tu, kita edit, lepas tu kita masukkan dalam kompilasi macam gini. Okay? Tapi selalu pelajar, kadang-kadang parents tanya, cikgu, kita ada buku ni, pelajar tu dah baca, lepas tu kita buat apa? Baca je. Contohnya kalau dalam sini, contoh ada mungkin dalam 20 karangan atau lebih. Sebenarnya saya rasa lebih, tapi contohnya 20 karangan. Okey, jadi anak saya dah baca 20 karangan. Jadi dia nak buat apa? Dia baca lagi 20 karangan. Berapa kali nak baca sampai 20 karangan untuk kononnya macam untuk memahirkan kanak-kanak ni ataupun anak-anak kami. Jadi karangan buku-buku ni
kita boleh memanfaatkan lebih daripada itu. Okay? Bukan hanya baca, kita juga boleh buat ni yang kita panggil bedah karangan. Iaitu kita buat macam autopsy on the karangan. Macam gitu. Okay? Kita bedah karangan tu dengan erti kata kita go through karangan tu satu persatu. Contohnya macam gini, saya bagi contoh Buta Kerana Sekaki Payung ni, ini adalah karangan daripada buku yang ini tak silap saya, Darjah 5, Darjah 6 ni. Tak ingat tahun berapa. Ini adalah salah satu contoh dia lah. Okay. Jadi kita go through dengan anak-anak kita ataupun kita go through dengan pelajar-pelajar kita. Okay, contohnya macam gini. Pasal diorang selalu tak tahu kan macam mana nak start karangan. So tengok, guruh berdentam-dentum di langit membuat aku ketakutan. Ini definitely dia menggunakan teknik permulaan latar cuaca. Kemudian angin bertiup dengan kencang membuat aku menggigil kesejukan. Sekali lagi, ini adalah teknik pembukaan menggunakan teknik latar cuaca, perkembangan latar cuaca. Okay? Jadi kita branch out macam ini, contoh yang saya berikan lah. Perenggan permulaan atau pembukaan teknik dia latar cuaca. Lepas tu kita baca-baca lagi, kat bawah dia tulis, tiba-tiba aku teringat, maknanya I remember, I recall peristiwa hitam yang pernah aku lalui. Beginilah kisahnya. Ini definitely cara ataupun teknik imbas kembali. Okay? Dan selalunya dalam perenggan pertama, penulis ataupun dalam konteks pelajar lah, pelajar dah sepatutnya menulis tentang watak yang ingin dimasukkan dalam karangan. Atau tak perlu semua watak lah, tapi yang penting watak pertama mesti dah ada dah dalam karangan pertama. Perenggan pertama. Kalau perenggan pertama dia cuma cerita tapi tak ada pengenalan kepada watak utama dia, karangan dia macam kosong sikit. Macam ke mana hala tuju dia? Macam gitu. Where is the direction of this karangan? If in the first paragraph there is no introduction to even the main character. Okay? Jadi dalam sini kita dah nampak angin bertiup dengan kencang membuat aku menggigil, aku ketakutan, aku berjalan. So we know that the main character is aku. So it's a first person point of view. So watak dia ialah aku. Kemudian kita tengok lagi perenggan kedua. Selain daripada cara pengulaan ni, kita boleh tengok juga frasa berbunga yang digunakan. Contohnya memerah otak, iaitu peribahasa perah otak. Jadi kalau dalam this context, perah otak it's in the list of primary 6 punya peribahasa actually. So by right they should know already lah apa makna dia kalau pelajar darjah 6. Tetapi tak apa, kita keluarkan je perah otak. Maksud dia berfikir dengan bersungguh-sungguh. Jadi pelajar di sekolah, peribahasa diorang ada a list, betul tak? Kalau kita tengok under SAB website pun, under their syllabus, they already give the list. Pelajar hanya perlu hafal makna dia dengan hafal dia punya peribahasa. Tetapi aplikasi dia, how to use this peribahasa, they don't know. They are not sure how to use it because they only learn how to hafal or the meaning only. They don't know how to use it. But with this method, kita dapat nampak, ataupun pelajar-pelajar tu dapat faham macam mana sebenarnya untuk gunakan frasa berbunga ataupun dalam this case peribahasa ni. Okay? Jadi kalau kita bedah karangan ni, jumpa peribahasa-peribahasa yang tak pernah pelajar ni dengar, tu dah lagi bonus. Jadi pelajar-pelajar ni dapat belajar peribahasa lain. Okay, jadi peribahasa, the list of peribahasa yang diorang ada kat dalam diorang punya list tu, kadang-kadang tak cukup untuk untuk karangan diorang atau untuk ceritakan tentang karangan diorang atau tak kena dengan tema contohnya. Okay. Seterusnya ialah permulaan masalah kat dalam sini. Okay, kalau kita tengok dalam, kita baca lagi, kita dah nampak. Kita dah masuk dalam perenggan ketiga, kita dah masuk dalam perenggan mula masalah dia. Iaitu setelah itu aku tinggal bersama ayah tiriku yang juga seorang manusia bertopengkan syaitan. So kita tahu this aku ni, dia kena tinggal dengan ibu bapa, dengan ayah tiri dia, his or her stepfather. So kita tahu yang ibu bapa dia dah meninggal. Ibu bapa dia punya biological father ataupun biological mother dia, dua-dua dah meninggal. So dia kena tinggal dengan dia punya stepfather. So that is the starting of the problem. Permulaan masalah. Lepas tu kalau kita tengok kat bawah sini lagi, kita bedah tu tak perlulah bedah betul-betul setiap ayat bedah. Kita bedah macam perenggan by perenggan ataupun kita hanya highlight apa yang kita nampak menarik untuk diceritakan atau dikongsikan bersama anak-anak kita. Okay? Dan kemudian kita gunakanlah warna-warna yang berbeza untuk membezakan permulaan masalah, apakah frasa berbunga, contohnya frasa berbunga semua kita highlight in pink. So apa-apa frasa berbunga yang kita nampak bagus untuk anak kita gunakan dalam karangan mereka, kita highlight dalam pink. Macam gitu. Kemudian yang ini pula, hatiku berdegup dengan pantas sekali. Ini menunjukkan ataupun ini adalah gambaran perasaan watak. Hati berdegup dengan pantas, sama ada watak ni takut ataupun watak ni gementar, nervous.
Okay, ini adalah cara-cara untuk kita bedah karangan supaya pelajar ni dapat memahami dengan lebih baik macam mana sebenarnya untuk menulis karangan. Okay, diorang boleh belajar teknik banyak-banyak, tetapi kalau tak ada contoh aplikasinya, mereka tak dapat gambaran yang baik. Kalau tak dapat gambaran yang baik, macam mana nak aplikasikan dengan baik, kan? Betul tak? Okay, jadi seterusnya, kalau rasa macam tak confident juga nak bedah sendiri, kita ada ini bengkel karangan untuk anak-anak anda yang semuka ataupun dalam talian secara live. Okay, jadi kita ada bengkel-bengkel ni setiap cuti sekolah, iaitu Mac, Jun dan juga September. September ni selalunya untuk darjah 5 lah, untuk pelajar-pelajar darjah 5 yang dah nak masuk darjah 6. Pasal kalau September ni selalunya pelajar-pelajar dah habis exam, betul tak? PSLE. Kalau macam this year punya dah habis dah PSLE during September tu. Jadi kalau untuk yang macam seminggu September dengan March tu, dia dalam 2 hari gitu lah. It's only 2 days, about 3 hours each day. So about 6 hours of karangan studying lah gitu. But for the June one, it's a longer period, right? So we extended about, I think 4 days. If I'm not mistaken, 4 days and each day is 3 hours. So basically we really grind them on karangan and we really teach all the techniques and how to use all these techniques. Okay? So just look out lah, have a look out during the our bengkel. Kalau rasa macam weekly is a bit too much for the students, because kita faham pelajar-pelajar ni kat sekolah sendiri ada CA lah, ada remedial classes and blah blah blah. Habis lepas on top of that tuition pula lagi. Okay, you can just join the bengkel also. Kalau rasa macam life is a bit too much also, tight to, because cuti sekolah kan, kita faham. Sejak border buka ni, sejak boleh travel ni, memang kita nak bawa anak-anak kita pergi belajar. Pergi bawa anak-anak kita pergi bercuti bila cuti sekolah. Bila lagi nak bawa diorang? Bila cuti sekolah lah kan. Tapi cuti sekolah kena pergi bengkel pula. Kesian budak-budak ni. Jadi kalau rasa macam tak boleh, kita ada juga untuk yang online tapi yang rakaman, the recorded lessons, the past recorded lessons macam gini kan, yang 2022 punya. So yang ini boleh dibeli dalam harga $50 dan kemudian boleh diakses lah cara Cikgu Hayati mengajar. Okay, our director herself. Okay, kemudian seterusnya, yang ini macam boleh screenshot lah. Okay, kita juga ada promosi, the discount scheme untuk 2 subjek, ada 5% off. Kemudian 3 subjects, 10% off dan kemudian seterusnya lah. Then for primary 6 package also, we have the 3 subject per student, 4 subject per student. We also offer maths, English, science and Malay for primary 6 students. Okay, and then on top of that, we also have booster classes. What are booster classes? Booster classes are actually P5 classes that the P6 students have the opportunity to join as an extra class. So they join, macam dah nak hujan kat sini. So they can join the P6 classes. On top of that, they can have extra class from the P5 class. Okay. Alright, so that's it for me today. So if there's any other questions, I've seen some questions here in the chat box, but in case I will answer it. Okay, sorry, kejap. I will answer this question first, but in case there are other questions after this that you tiba-tiba terlintas kan, ataupun tiba-tiba terfikir, faham? Kadang-kadang ni kita macam bila orang tanya ada soalan tak ada, tapi bila dah balik tu macam sama juga, kita sama je, pelajar ke ibu bapa ke sama je, kita guru-guru pun sama. Kadang-kadang tak terfikir, tapi bila dah balik tu baru kenapa aku tak terfikir, habis sekarang aku nak dapat soalan macam ni. So if you have any other questions, you can just text us any of the numbers you see on our website. Actually, you can just ask, and then you can ask, you say lah, because there are a lot of numbers. We have one number for each center. So we have like 7 centers, 8 centers. So kita ada 8 numbers, and then on top of that we have the HQ numbers also, and then each department in the HQ also have their own numbers. So we have a lot of numbers. But basically, you can just ask anyone, and then you tell them, you can just say, I want to know more about Malay or something. Then they will direct you to the Malay department lah. Okay, so I will stop this here first. But if there's any, I will answer the questions afterwards. But if there's any, again, if there's any other questions that you would like to ask, that you suddenly remember or anything, just feel free to ask us. Okay. All right, parents, I would like to thank you guys again once again for spending time and sharing
I see some in the chat just now, your beautiful story of your children. Okay, all right. Thank you so much and have a nice weekend. Bye, Warahmatullah.